wa bi fi'lin kathirin yaqinan min ghairi jinsi af'aliha in sadara mimma 'alima tahrimahu aw jahilahu wa lam yu'thar hala kaunihi wala'a urfan fi ghashiddatil khawf wa naflis safar. Solat menjadi batal sebab banyak berbuat selain daripada jenis perbuatan solat itu, semua diperbuat dengan keadaan yakin. Di sini dia kata semayang itu menjadi batal, tidak sah. Tidak sah di sini maknanya kita kena semayang semula lah. Tidak sah. Solat menjadi batal maknanya tidak sah. Erti semayang tu tak terpakai dia ke, tak menjadi semayang. Kita kena start semula semayang. Solat menjadi batal sebab banyak berbuat selain daripada perbuatan solat yang itu semua diperbuat dengan keadaan yakin. Perbuatan semayang yang kita buat tu kena yakin. Kita rokok kena yakin. Macam mana kena yakin tu? Kena iktidal betul-betul. Rokok yang baik-baik gitu, macam papas keping tu. Sekurang-kurangnya gitu. Sekurang rokok gitu maknanya tangan kita letak atas lutut tu, itu sehabis-habis kurang rokok. Kalau rokok begitu, itu semolek-molek rokok tu. Biar yakin tu. Tapi kalau kita rokok gitu saja, ulu tangan ke lutut dah sampai, itu tak yakin tu, batas semayang. Perbuatan yang banyak yakin bukan perbuatan semayang. Kalau perbuatan semayang banyak tak apa. Faham tu, macam kita rokok apa kali, sujud apa kali, itu tak apa. Perbuatan yang tak kena mengena dengan semayang kita tu. Perbuatan yang di luar semayang kita tu, kita buat adalah semayang kita. Tengah semayang kita melompat sampai 3 kali. Patut dalam semayang tu, kalau kita nak bergerak jangan lebih daripada 2 kali. Bergerak tangan, angkat sekali dia kira tu, selagi 2 kali tak apa. Kalau bergerak begini batal semayang. Begitu dia. Jadi dalam perkara semayang tu, dinasuh kita jangan bergerak acak kali begitu ini, supaya kita jangan tertakluk pada gerak kita. Kalau sikit kata Allahu Akbar tu, kita boleh ingat Tuhan. Kalau Allah duk mandang kita buat ni, tak mandang pada Allah, itu orang tidak ada adab solat dengan Allah Ta'ala. Kalau 3 kali memang tak boleh. Memang 3 kali satu pergerakan yang membuatkan kita ni tak ingat lain lah. Ingat hak kita buat tu, tak ingat pada Allah. 2 kali tak apa, masih lagi kita ingat pada Allah tu. Tu Allah tu tangan kita ni. Dia 3 kali memang dia kira banyak lah mana. Jangan buat 3 kali. Hukum adat begitu juga. Hukum adat kalau 3 kali tu dia ke adat dah. Macam mana adat? Hukum biasa. Kita baru tahu hukum adat. Kita belajar hukum adat, api tu panah. Sekali tu dia masih panah. Tak jatuh adat lagi. Kali yang kedua masih panah. Kalau yang ketiga tambah dah masih panah. Itu mana hukum adat. Bila kita sentuh api panah, adatnya kita kena tarik tangan. Jangan kita pegang api. Sebab hukum adat kata, kalau pegang api, hukum adatnya kalau 3 kali kita capai, kalau dalam laut tu kita berenang sampai 3 kali kita menyelang, tak naik-naik, adatnya mati lah. Dia ada 3 hukum adat, hukum syarak, hukum akal. Hukum akal senang je, sekaligus dapat tahu selalu. 2 campur 2 wajib. Jawabnya 4.
selalu dapat jawab. 2 campur 2 jawabnya 10. Mustahil. 4 tolak 2 tinggal 2. Tu. Tolak 2 tolak 4 tolak 6. Memang haji. Itu dia. Ayah lebih tua daripada anak, mustahil. Ayah kita dengan mak kita tu tua mak kita daripada ayah kita, itu harus. Ada juga isteri itu lebih tua daripada suami. Pak saudara umur 8 tahun, anak saudara umur 40 tahun, harus ada begitu. Toki umur 40 tahun, toki kita, ayah dia tu umur 20 tahun, itu mustahil. Itu kau angka lah ke? Itu dia. Jadi akal kita ni, kita nak aklum mufid. Aklum mufid ni akal yang boleh memahamkan kita berbeza daripada kita fikir molek. Jangan fikir songsang. Bukan ada, syariat ada. Kalau kita jalan laju tengah hujan lebat, adaknya kata orang terselewing lah, bias lah, mentukar kita tu jatuh kanan atau kiri tu pasal cengkamang tayar kepada tanah tu tak cengkam pasal air. Itu letak atas air laju tu, tayar tak cengkam ke tanah, tu jadi kita jadi umbak ambing. Itu keadaan kena jaga juga. Akal pun mereka fikir selalu bahaya ni, bahaya akal kata, aku akal kita ke hati kita pun rasa selalu bimbang. Kita gunakan hukum akal, hukum adat tu biar sekat, biar sama, serta-merta, biar satu kesatuan, integrated. Pakai berlaku hukum adat pun pakai, hukum syarak pun kita pakai, hukum akal pun kita pakai. Ya. 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 Bukan tidak sah, hukum makruh sangat tu tak ada. Makruh sangat. Ini sunat segala macam papang skeping. Itu makruh sangat. Itu orang tidak hormat adat semayang untuk dia hormat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi macam tunduk gitu. Nak muka gitu, tengok kita tempat sujud kita. Gitu. Jangan sampai kok gitu. Gitu. Nak begitu. Sudah molek mata kita tengok tempat sujud kita. Berkata kaki tengok tempat sujud kita tu. Tuhan dah hayang. Yang orang semayang tu, tengah semayang dia baca Quran tu buat apa? Baca Quran ni di mulut ni, buka kitab Quran ni baca tengah semayang. Bukankah Nabi suruh kita khusyuk? Khusyuk maknanya ni, tengok tempat sujud, ni tengok Quran. Nak baca Quran, baca luar semayang lah. Nabi tak buat tak apa, Quran tak lagi. Saya nak saya bakal saya semang dia. Hukumnya boleh, fadilat tak ada. Pasal kosong tak ada. Kosong apa dia baca Quran? Kita tengah baca Quran dia. Kita nak kosong terang. Perbuatan kita tu biar kosong. Kosong tak ke? Perbuatan kita. Dah orang ni tengok mati sini. Bukanlah haram, harus sunat khusyuk dengan cara mentenangkan muka kita, tubuh kita, keadaan muka mana tempat sujud. Hati ingat pada Allah, bukan ingat sini. Ingatlah, tapi bukanlah haram. Nak bacalah. Tapi mengapa kita ubah? Orang zaman dulu tak buat, kita pergi buat. Nak ambil contoh di mana tu?
Contoh dia mana tu? Kalau dia kata adik, itu ganjil. Yang masyhurnya tidak begitu. Ulama tasawuf mengatakan khusyuk tu wajib. Tenang anggota kita dengan mata kita. Mata kita tengok Al-Quran, hati kita tengok Al-Quran, tapi hati kita nak pada Allah kan. Semayang tu ingat pada Allah, bukan ingat Quran ni. Ingat Quran tu di luar. Ingat Allah. Start daripada mulut Allah akbar, Allah dah. Allah akbar, Allah dah. Itulah. Nak buat tak apa, bukan kita kata salah tak apa, boleh. Tapi khusyuk kita itu dalam sembahyang tidak kepada membaca Al-Quran, tapi tumpu fokus hati kita itu direct secara langsung kepada Allahu Akbar. Sujud pun itu cara dia. Itu cara dia. Perbuatan yang banyak dengan syarat kita buat itu 3 kali, buat 3 kali 3 langkah ataupun 3 kali gok kepala, wala maknanya terus menerus, bukan kita tak batal tu pasal kita ada stop tu. Gitu. Dia nak wala mana berterusan. Memang kena batal. Tapi orang tidak semayang begitu lah, mana misalnya lah 3 kali. Ataupun kalau bukan 3 kali tak apa, sekali je tapi kuat. Ocak lah semayang. Allah Akbar. Batal juga walaupun sekali. Dia ke benda tu banyak. Berlainang hak Nabi tu lain. Nabi buat molek. Kalau nak buat ikut Nabi tu, Nabi tidak hilang khusyuk dengan Tuhan walaupun dia dukung cucu dia. Kan dia minggu lepas saya ajar dan kita ada bahawa Nabi SAW didukung cucu di Umamah pintu Zainab, cucu dia, anak Siti Zainab. Nabi terus sembahyang tu, bukan seorang diri dia. Bahkan ya ummun nasa, Nabi sedang berimam dalam sembahyang tu. Nabi jadi imam. Cucu dia mari duduk tak ribu. Bila Nabi bangun, Nabi akad sini. Bila Nabi duduk baca tahiyat, dia dukung dia letak sini baca tahiyat. Jadi Nabi buat tu tak lupa dengan Allah, tangan je angkat. Tak lupa dengan Allah. Dia sujud letak. Itu perbuatan sikit renyang tu, bukan dia angkat itu sujud ini. Tak ada renyang. Itu Umamah pintu Zainab. Tapi masalah hukumnya ialah orang tanya kita, apakah Umamah tu, budak kecil tu yang Nabi dukung dia dah sembahyang tu, dia tak menanggung najis? Orang Islam zaman dulu bukan macam kita tuan-tuan, jauh. Orang sama Islam dulu masa budak kecil itu diajar dah nak dibaca Quran 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tu. Ajar bersih diri, ajar mengenal Tuhan, ajar baca Fatihah. Ibu bapa dia sedia ajar di rumah. Mana kata ulama, budak-budak lelaki pada masa itu dia berkhitan, bersunat awal lagi umur. Dalam masa 7 hari tu, seminggu tu 40 hari dia berhutang dah orang lelaki tu. Kalau dia bawa anak dia orang lelaki ke masjid pada hari Jumaat ataupun hari lain tu, anak tu dah sunat dah. Dan anak tu diajar dulu di rumah cari semayang. Sebab apa? Kalau 7 tahun dah semayang, disuruh tang. Nabi suruh tang. Kalau anak kamu dah semayang, bila sampai 7-8 tahun, dia ajar
Dia rotang, tapi rotang tu dia panggil ghairu mubarrah, rotang yang tidak mencederakan dia, bukan sampai bekak, bukan sampai luka, kata Nabi. Ajar dia tu 7 tahun tu ajar semayang dah. Kita hari ni dah ajar anak kita semayang di rumah, dah pandai semayang, dia bagi masjid dah. Jadi budak-budak tu jadi nanong lah sikit. Kalau di rumah kita ajar awal-awal dah, ajar semayang biar kosong dengan Allah, macam Fatihah betul-betul, jangan kelai, ingat kepada Allah. Tabiat ni bawa ke masjid, tenanglah budak. Jadi tidak lagi dia macam ini jadi liar berjalan kita tengok semayang kualitas. Tak kena kita buat. Biar kemas dulu dia dekat semayang di rumah. Dia ajar dulu cara kosong, cara tadak, cara semayang. Hak ni nak bagi masjid jadi molek. Hak kita buat tak kena. Nak suruh budak belajar semayang di masjid, di rumah dia tak ada ajar. Tak kena tu. Siapa bertanggungjawab? Ibu bapa lah mana. Itu cara dia. Sebab tu kita marah budak-budak bisa bangun. Jangan marah dia, budak-budak tu. Dia pun nak balik, tak boleh marah. Kodang dia salah kita. Ibu bapa yang responsibility. Itu bertanggungjawab dia. Ibu bapa ajar tu biar kemas semayang tu. Kosong gini, baca Fatihah gini. Kalau orang bising-bising tu, awak jangan bising. Awak sujud tu bukan kerana kawan, awak sujud tu kerana Allah. Ingatlah itu baca Quran betul-betul ni, baru budak tak bergurau. Biar kemas dulu di rumah, baru dia bawa ke masjid. Jadi tidak susah tu imbang tu. Lu gaduh-gaduh bising bangun budak-budak. Itu berat kita ni pasal rumah tangga tak kena tu. Itu dia. Tu kena buat cara tu lah. Perkara utama sekali pendidikan sembahyang ni, dia bermula di rumah tangga. Kalau dia bapa tu tak semayang ke, susah lah sikit budak. Ajar dia budak biar kemas. Sembayang ni nak tanam benih percaya kepada Allah nanti. Nak tanam benih yang hidup kita ni kena percaya ada suatu kuasa gaib yang mentalbis alam ni yang bernama Allah. Nak ajar tu biar semak nanti ni. Bawa tu ke mana-mana pun tak apa, biar kemah hati tu. Maksud anda begini, kemah hati tu biar hati kita jadi tamakun. Tamakun maknanya hati kita lekat di sini, lekat dengan Allah, lekat Allah, la ilaha illallah, lekat sini, biar lekat tu. Lekat sini bukan main-main. Macam gang tu, gang kayu tu lekat semua sini. Bila sembahyang Allah ingat selalu. Nak tidur tu ingat dulu litasang, la ilaha illallah, ingat selalu. Otomatik datang. Nak tidur tu berasa selalu. Bangun subuh tu berasa selalu. La ilaha illallah, ada suara hati. Ada suara hati. Orang ni yang seronoknya, ni mari spontan je, tiba-tiba ni mari. Pasal didikan kita dari awal begitu jadinya. Tu memang startnya. Suara hati kita nak. Mulut ni anak tak boleh kira. Orang mandai berkata la ilaha illallah, apa la Allah tu? Tak ada Tuhan melainkan Allah. Dah bagaimana caranya? Bagaimana rasanya? Bagaimana pengalamannya? Bagaimana rasa guna faedahnya? Bagaimana rasa guna guna pakainya? Nak pakai Allah tu pakai macam mana? Sampai ke mana? Boleh kata Allah tu nak sampai ke Tuhan, tapi tak sampai. Mengapa tak sampai? Ada sini sebabnya, ada situ sebabnya. Itulah yang kita nak buka benda ni pada anak kita tu, biar dia faham betul-betul. Ajar dia betul-betul. Umur 8 tahun tu ajar dia mengenal Tuhan tu. Kalau dia tanya kita, nak jawab Tuhan di mana? Ingat nantilah. Sini nanti ada yang dia mutalbih sekarang, dia talbih hidup kita. Tuhan di mana? Dah hati. Yang kabur Tuhan dalam langit tak betul, dalam hati. Ada ingat hati? Ada. Itulah nama Tuhan. Siapa buat tu Allah, dia lah ajar kot tu, biar dia serah dengan Allah tu. Tak kita ada dah. Ada. Tengok dah tengok. Ada dia di dalam kubur. Tu tak apalah, dia ingat dalam kubur tu Allah Ta'ala ada sini. Itu cara dia. Sebab percaya Tuhan tu memang ada dalam hati kita. Percaya tu dengan hati percaya sungguh lah tu.
cara dengan berasa yakin betul-betul. Itu cara kita beri bukti ni, bukti macam mana Tuhan tu memang ada. Tu ya ya ya. Mengenal Tuhan setakat perbuatan. Bagus tu. Saya kita nak mengajar seseorang itu mengenal Tuhan, ma'rifatullah sekadar fardu ain tau. Sebab mengenal Tuhan fardu ain itu utama sekali. Mengajar Quran, mengajar Islam tu ialah mengenal Tuhan. Itulah pertama sekali. Belum kita ajar anak tu baca Quran, belum anak kita itu baca bahasa Najis ataupun bersama-sama mana bahasa Najis mengenal Tuhan atau apa dia sekolah atau baca mengenal Tuhan, tak apa juga. Tapi yang utama sekali yang tak dapat ditawar lagi mengenal Tuhan. Sekat mana perbuatannya? Cukup mudah. Kata ulama, setakat manakah kita nak tahu wajibnya kita ajar anak kita itu mengenal Tuhan? Setakat mana? Kata ulama, mengenal Tuhan ini ialah satu perkara yang gaib. Faham molek tu? Tak nampak dia tu. Memang tak nampak. Tak nampak dia. Tapi memang dia ada. Anda buat contoh gini. Benda tu, air, siapa buat di sini air ni? Orang tak ada. Memang ada orang yang pakai air di sini. Yakin lah kita ada orang yang menyampaikan air datang sini kan? Anak kita percayalah. Begitu juga alam kita ini, kita kapur anak kita. Kita tidak payah nak tengok Tuhan. Kita tak payah nak tengok siapa yang bawa air sini. Pasal kita nak air dari sini. Tak payah nak kita nak ni. Adanya Tuhan yang mengatur air sini. Takkan dia mari sendiri, saya spontan. Tu cara dia. Sama juga kita nak ajar anak kita supaya mengenal Tuhan. Perkara mengenal Tuhan dia satu perkara yang abstrak. Abstrak ni sebab benda yang tidak nampak, kerana benda tu dia panggil metafizik, benda yang bukan benda, perkara bukan benda, tak nampak benda tu, tapi ada simptom dia, ada tanda dia. Tanda Tuhan ada tu, kata ulama dalam Quran berkata, tak payah kamu kenal diri Tuhan tu, mu tengok buatan dia lah. Tengok buatan dia ni, langit, bumi dan sebagainya. Dia tak bersendiri langit bumi. Asal langit bumi daripada satu benda, dia satu diri zat atom yang dulu tidak ada, akhirnya jadi ada. Yang mengeluarkan benda yang tidak ada kepada ada itu ialah dengan ilmu Allah, kudrat Allah, iradah Allah. Jadi pentadbiran alam kita ni dulu dipanggil Tuhan buat daripada tidak ada kepada ada. Nama dia Al-Badi. Bila ada ni nama makhluk. Bila sudah ada ni bukan menganggap Tuhan tadbir, nama Al-Mudabbir. Jadi kita tengok sekarang bukan nak tengok Tuhan, nak tengok tanda dia itu bahawa dia ada tu, melihat dia buatan dia. Kita nak tahu seorang tu ada di rumah dia, kita pergi rumah dia, tengok kereta ada, ada dia tu, ada Tuhan dia tu. Tengok selipar, ada dia tu. Bunyi suara, ya dia tu, ada tanda tu. Sekadar itulah maknanya tanda kita nak mengenal Tuhan dalam betul-betul ialah mengenal Tuhan melalui dalil je, melalui tanda-tandanya. Tu. Saya nak tanya saya, benda tu memang yakin ada, yakin ada benda tu, ada depan kita. Suara ni nampak tak? Tak nampak, ada dah. Ada. Itu dia. Bunyi tu, mana oksigen tu tak nampak, angin tu tak nampak, tapi dia ada. Kemudian saya tanya lagi, apa benda tu baju. Kita nampak baju, kita nampak baju, tu
Nampak baju, nampak nama. Sebenarnya kita nampak kapah. Habis asal. Kapah tak nampak baju. Baju nama, orang putih panggil syut. Orang panggil asal. Melayu panggil baju. Itu lambang bunyi. Hakikatnya baju tu ialah kapas. Hakikat bumi ni ialah buatan Allah. Itu kita kenal Tuhan tu dari segi empat martabat. Martabat pertama sekali kita kena kenal Allah, nama dia. Allah tu nama apa? Kapan anak kita tu? Allah tu nama Tuhan. Nama Tuhan. Tuhan tu apa dia? Allah tu apa dia? Dialah yang mentadbirkan langit bumi kita ni, rezeki pada kita, hidup kita, mati kita. Kita nak dah mati, tambuh dah mati tu kuasa siapa? Bukan hak kita, hak dia. Khabar betul-betul dia, biar kemah dia. Mengenal nama dia. Bila kena kenal nama dia, hati kita berasa kurang ni, percaya ada Tuhan, ada Allah, ya Allah. Itu atas nama kita. Kita kena atas nama diri dia, atas nama diri dia. Mana ada satu nama yang boleh tanding nama Tuhan? Nama Allah tak ada sampai sekarang pun. Sampai aku syurga bila-bila pun tidak ada orang nak pindah nama Tuhan tu nama lain, tak boleh. Kerana nama Tuhan tu setiap huruf tu ada makna sama. Alif lam lah Allah, buang alif, bunyi dia lillah, buang lam, lahu lillah, hu nama Allah juga. Mana ada nama lain macam itu? Alif lam lah Allah, kalau buang lillah kerana Allah, buang lam lahu bagi Allah, hu saja tu dia nama Allah. Mana ada nama lain begitu? Hebat tu. Sebab tu orang Kristian dia tak boleh nak compete kita. Dia tak boleh compete kita sebab dia tak boleh nama God situ. Nama Allah juga, nama Islam ketiga. Allah, lillah, lahu, huwa Allah. Kul huwallah ahad, satu. Tu kita kenal nama dia. Bila kenal nama, apa kita dapat? La ilaha illallah. Apa kita dapat? Tenang hati Allah. Ya Allah, ya Allah, tenang hati. Itulah saya katakan nama Allah. Kalau di mulut saya sebut Allah, hati tak manis, hati tak seronok, hati tak lega, hati tidak khusyuk, hati tidak lembut, itu bukan nama Allah. Itu sebutan saja Allah. Itu tengok. Biar kemah benda itu. Itu yakin nama dia. Butain jawab dia. Itu dia. Lepas tu kita kena sifat dia pula. Nak tengok sifat Tuhan, dia berkuasa, dia hidup, dia berkuasa. Tengok makhluk ni, siapa yang membuatnya? Nak Tuhan tu berilmu, tengok laut, luahnya dia, cantiknya. Tengok langit pada masa bulan mengambang, bintang langit bertaburan, siang hari terbit matahari. Itu tanda keluasan ilmu dia, keluasan sifat dia. Kita ajar ke dia, anak kita tu. Dia yakin lah. Dia yakin. Itu cara kita. Itu pekat putain. Kalau nak lebih lagi, kata Imam Ghazali, nak lebih lagi kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dia, kamu hendaklah mencari dua jalan. Yang pertama jalan tarekat, yang kedua jalan hakikat. Jalan tarekat ni maknanya kamu belajar ilmu mengenal Tuhan, macam sifat dahulu dan sebagainya. Jalan hakikat ni pula, kamu berzikir, ingat Tuhan tu sampai pekat Tuhan beri ilham kepada kamu dapat mengenalkan dia dengan nur hati kita. Itu perjalanan orang tasawuf, orang bimbang. Dua kaedah dia. Lalu tarekat, jalan ilmu tauhid, dan hakikat jalan ilmu tasawuf. Itu cara Imam Ghazali. Itu cara dia. Tu. Jadi perbuatan yang banyak tadi menjadi batas semayang. Macam kita berjalan sampai 4-5 langkah ke depan tu, lebih dari 3 langkah tu, batas semayang itu. Kalau kita
buat dah sengaja. Buat sengaja. Kalau tak sengaja tak apa je mang. Tak apa. Tak sengaja lupa tak apa. Lupa tak apa. Kita tahu pula haram kalau buat 3 kali jadi batal. Kita dah tahu tak apa. Kalau kita tahu haram buat 3 kali tu batal tu haram, semayang kita jadi batal. Macam memain pula orang semayang, dah tahu haram apa pergi buat. Sedangkan semayang tu kita nak cari tamakninah hati dengan Tuhan. Kita semayang nak cari tamakninah hati dengan tenang hati dengan Tuhan. Mengapa kita buat begitu? Sebab tu Nabi kan ada satu masa tu kan, waktu Nabi semayang tu, semayang Zuhur 5 rakaat. Selagi tu semayang Zuhur tu Nabi buat 2 rakaat. Lepas tayar awal tu dia beri salam. Nabi duduk atas kayu tepi dinding tu. Nabi nampak, orang nampak Nabi semacam muka dia tu sikit, tidak begitu manis lah maknanya. Tanya Nabi, ya Rasulullah, mengapa Rasulullah sembahyang 2 rakaat? Mengapa Rasulullah sembahyang 2 rakaat? Pasal apa? Bukan pasal apa tu saya kata mengapa Rasulullah sembahyang 2 rakaat. Rasulullah kosong ke Rasulullah lupa? Tu Nabi jawab, dia kata apa? Ma angsa wala tu qasar. Wala tu qasar mana? Aku tidak lupa, bukan aku qasar. Aku tak lupa semayang tu dengan, walaupun aku berjalan itu, aku tak lupa dengan Tuhan. Itu dia. Awak nampak lupa, saya tak lupa. Itu makna Nabi ni sebenarnya sekali pada masa dia buat satu perkara yang pelik-pelik. Kita tidak boleh buat andaian mengikut pengalaman kita, sebab pengalaman kita agak terbatas, limited. Amalan Nabi lain sikit. Kita angkatkan amalan Nabi itu sampai ke peringkat yang kita kata di luar pengalaman kita, di luar kita punya experience kita. Macam mana kata dulu, ulama tasawuf menjelaskanlah kitab masing-masing. Satu masa itu kan, mana saya kata dulu, Nabi sedang dia kasih ke Tuhan sangat, kasih sungguh dengan Tuhan, pekat mahabbah dengan Tuhan, pekat fana kali dengan Tuhan. Nabi pun keluar sikit daripada tempat dia bertahanus, beribadat tadi. Kisah lalu, siapa engkau? Siapa engkau? Pasal Siti Aisyah siapa dia? Anu saya nak bakar, kawan dia nak bakar. Siti Aisyah tu isteri dia. Siapa engkau? Hamulek ni Ana Aisyah, saya Aisyah. Nabi tanya lagi, dah awak ni anak siapa? Anak As-Siddiq, anak Sayyidina Abu Bakar. La ilaha illallah. Mana tu? Pada Sayyidina Abu Bakar kawang dia baik sangat tu. Masuk lagu Herak sama-sama dulu. Di Madinah sama-sama. Tu Nabi pula Sayyidina Abu Bakar tu. Aisyah tu isteri dia, anak Sayyidina Abu Bakar. Dah. Siapa As-Siddiq? Mana Siddiq? Siapa As-Siddiq tu? Kata Nabi, hamuka ya Rasulullah, tok mentua engkau ya Rasulullah, tok ingat sekarang. Akhir Sayyidina Aisyah syakatat, dia pun diam lagi. Kata ulama, itulah masa Nabi dia sangat asyik, cinta pada Allah, fana dengan Allah, sampai dia tak kenal isteri dia yang paling dekat dengan dia. Itu dia. Sayyidina Abu Bakar pun dia tak ingat nama Sayyidina Abu Bakar tu. Hamukah tu engkau? Nabi diam, tak kata apa. Itu makna pengalaman orang semacam itu, tutup wali ni, dia cakap tu
kita jangan buat sembarangan tu. Dia cakap semasa dia keadaan apa dia as-sahwu, dia galik dengan Tuhan. Bila sampai yaqzah, dia sedar tu, barulah balik ke alam syahadat, dia nampak sana. Suasana perubahan pergerakan alam sana dia kenal. Pada masa dia galik berzikir dan sebagainya, pada masa dia dengan Allah, Allah dengan dia. Dia tak kenal siapa, melainkan dia saja dengan Allah. Hingga lupa dia ingat Allah saja semata-mata. Itu cara dia. Ini kuatnya iman orang-orang yang belajar ilmu tarikat dan ilmu hakikat ataupun ulama-ulama tasawuf. Itu cara dia. Jadi orang yang Nabi lupa tadi tu bukan lupa dia kerana apa-apa, lupa dia kerana galik dia ingat pada Tuhan dalam semayang, dia ingat dia sudah dah. Orang lain lupa tinggal semayang tu, tinggal ukur semayang tu, lupakan ingat lain. Sedangkan Nabi dia tak ingat lain, ingat pada Allah semata kerana kasih dia ketika itu. Itu cara dia. Ya. Ya. Itu bomo ni dia dah kadang dia tak sedar tu, dia cakap betul lah, cakap apa itu gini kan. Ketika dia sambil ke sangat benda itu amalan dia. Amalan dia juga memang, dan dia pegang tu ingat tu. Macam saya pun ingat ni lagu Jepun saya masih ingat. Lagu Jepun Kimi Gayo suat situ tu tu lagu suyang pun saya ingat. Dah sini anta tu Lauhe tu ingat lagu siang. Amalan kita masa kecil ingat sampai sekarang. Dah sini jalanan Sauhe tu kan sampai sekarang ingat. Dia bawa lah lagu tu. Dia ingat, dah dia ngaji dulu dengan tu bomo dia tu, ingat lah. Tapi dari segi perbuatan Islam kita tahu lagi dua perkara. Satu, Al-Quran sebagai asas, ayat ruqyah ni panggil, itu asas. Yang kedua, ilmu, mengikut ahli ilmu yang berkata berdasarkan hukum alam tabiat Tuhan jadikan obat tu penyembuh kan. Itu kita kena ikut. Itu dia, kena ikut hukum sebab musabab tu, tak boleh lari tu. Kalau kita campur obat ni dengan ni, gini jadi bahaya, kalau tidak jadi penawar. Itu hukum sebab musabab tu. Tuhan kata, tanyalah, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah orang pandai kamu tidak tahu. Itu berdasarkan ruqyah ayat Al-Quran yang dibasarkan perbuatan secara ilmiah. Nabi sendiri pun gitu juga. Raja Mesir nak beri seorang doktor kepada Nabi Muhammad. Raja Mesir Kristian lah, nak beri seorang doktor ke Nabi Muhammad. Nabi tolak, tak mahu, kerana saya cukup jaga pemakanan saya, minum saya. Itu dia. Makan dia dikontrol betul Nabi, tak perlu, tak ambil. Nak berbudi, tak ada budi. Seorang doktor nak bagi hukum tu Nabi, doktor pribadi Nabi tolak. Itu dia. Pasal Nabi kata, saya makan, saya minum, saya buat cukup dengan persediaan yang ada pada diri saya. Itu dia. Nabi perang. Orang-orang zaman dulu, orang beriman, orang tasawuf kan, kalau ada satu perkara yang tergempur kan, melocak dia macam rimah, gagahnya kita gitu. Sehat dia pada masa itu. Macam perang Sabil dia pun di zaman Nabi tu, perang Badar dan sebagainya. Siapa dia duduk depan sekali? Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Ahli sufi. Abu Hurairah apa buat dia depan Nabi duduk depan sekali. Dia ahli sufi. Ahli sufi yang terkenal zaman Nabi itu, ahli 400 orang dia duduk di sekeliling masjid. Itu orang semua orang pelarian daripada Mekah, perkara ni halau, duduk tepi masjid. Nabi buat tempat tu, zawiyah tu, tepi tu
untuk orang tasawuf duduk bermustautin situ, makan minum semua sekali orang Islam yang tanggung. Bila Nabi wafat, naik Sayyidina Abu Bakar, masih lagi tradisi itu, duduk situ dia. Naik sana Umar jadi khalifah, Sayyidina Umar ubah tu pentadbiran dia. Orang ini dihantar ke luar bandar untuk tanam pokok-pokok. Pokok-pokok pokok-pokok itulah pokok apa ni, buah zaitun, buah kurma, pokok tu jadikan ihyaul mawat, membuka bumi mati. Membuka bumi mati ni kawasan tandu tu dijadikan kebun-kebun sampai sekarang. Masjid Umar tu. Jadi tidak ada orang sufi di masjid, semua bekerja belaka. Siasah Sayyidina Umar tidak ada banding dah. Khalifah Islam yang 4 orang tu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, mula-mula Sayyidina Abu Bakar, lepas tu Sayyidina Umar, lepas tu Sayyidina Usman, Sayyidina Ali, tak lawa Sayyidina Umar. Cukup holistik, cukup kemah pentadbiran dia. Dengan cukai-cukai dia, dari masuk di Mesir tu dia ambil cukai barang dia. Usyuk 1/10 dan sebagainya untuk tadbir negara. Main. Orang rasuah macam mana? Haji, orang rasuah tu kan dipanggil. Banyak awak bawa harta di sini, ke mana awak nak serah? Ini hak saya, Amirul Mukminin. Ini hak negara. Gubernur tu hak diatur tu, diatur ke negeri Parsi tu, Khalid bin Walid, untuk dia bawa tamaduk Islam di negeri apa ni, negeri tu dulu dia panggil negeri Paris Parsi tu, mana sekarang ni panggil negeri Iran lah. Parsi tu Iran lah. Raja dia sembah api. Masa berlaku perang tu, Sayyidina Umar duduk atas mimbar di Madinah. Dia nampak suasana perang berlaku antara puak Islam dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid dengan puak Parsi tadi, Iran tadi. Nampak benar. Nampak macam radar lah tu. Mata hati mati ni. Banyak orang pasang perang tu, rasa perang dalam Islam kita, kalau seorang tu dia tidak berkuda, maknanya dia bolehlah pakai yang dia gitu ni, bolehlah. Orang berkuda dapat sebahagian lagi, orang dapat tawang dia sebahagian lagi. Jadi Khalid Walid mari lah, bawa balik betul. Hak ni untuk dia, hak ni untuk negara. Sayyidina Umar kata, benda dia kata tuan-tuan, hak ni hak dia, hak ni hak negara. Banyak lah pakai rapasan perang tu ni dengan hartanya dan sebagainya, dan kuda dan sebagainya. Min aina laka haza, awak dapat di mana ni? Kalau kita kata dulu awak tidak ada harta, sekarang banyak sangat harta, awak di mana? Tengok. Sama juga Ibnul Latbiyah sama Nabi. Ibnul Latbiyah ni nama lelaki tu, Nabi atau dia negeri Bahrain jadi gubernur. Awak balik banyak orang harta. Hak ni hak negara, hak ni hak dia. Nabi kata min aina lak haza, dia mana ni? Kalau sekiranya saya tidak lantik awak jadi gubernur, bolehkah tidak awak dapat harta banyak ni? Sedangkan mak awak, ayah awak tak ada harta macam mana dah? Itu dia panggil kaedah menapi harta. Kaedah menapi harta. Jadi hak awak ada gaji, ada elang, ambil lah. Padang dia. Tengoklah mana saya nombor dengan Nabi ni memang orang yang excellent. Excellent betul. Ada fatonah dia, kecerdikan dia tu, kepandaian dia tu cukup kemar, cukup teratur. Itu ada. Itu cara dia.
Itu yang kita nak ajar orang kita, biar kemas teratur, fikir yang mufid, fikir yang ada faedah, bukan fikir merayau tu. Aqlun mufid, kata Mazhar, akal yang ada berfaedah. Dia fikir hak tak ada faedah dah sampai, mikir hak benda ada faedah, yang dapat faedah kita, tolak mudarat, ambil manfaat, fikir waktu kita nak. Kata Imam Ghazali tu jelas ya. Tu dia, itu kita nak. Jadi begitu mengenal Tuhan, kita ambil hak faedah dia. Mengenal Tuhan tu faedahnya apa? Untuk mentenangkan jiwa kita, nak balik ke dia. Kalau hidup atas dunia tidak ada pedoman, kita duduk dalam ni saja, anyuk gini, anyuk, mati macam haiwan, pusing-pusing mati, pusing-pusing mati. Apa ni? Kita ada akal, mengapa tak fikir? Kita ada hati, mengapa tak merasa? Itu sebab salah kita. Itu cara dia. Akal yang berfikir, yang berfaedah. Habis je lah tu lah. Jadi makna sini dalam semayang tu mesti ada adab. Jangan kita buat melanggar adab, semayang kita jadi batal. Semayang kita jadi batal tu. Kena ingat Tuhan tu. Kecuali kalau kita nak buat lakah panjang, tak apa. Boleh kita buat lakah panjang lebih 3 kali, tak apa, kalau langkah itu ada kaitan dengan masalah semayang. Saya ulang balik, kita boleh langkah lebih daripada 3 kali langkah tu kalau ada maslahat berhubung dengan semayang. Katalah Tok Imam kita Tok Imam kita dia naik atas mimbar, dia pegang hidung, dia turun, dia mandang ke makmum, menunjukkan dia tu berdarah hidung lah, batal lah dah. Nak sembahyang ke mana? Berdarah hidung tak ada sembahyang lah. Di tengah baca khutbah tu, kan nak bersih kan, dia turun kata apa hidung, dia tengok. Makmum mengerti lah, cikgu pun cikgu terus naik. Itu tak ada masalah, pasal ada kaitan dengan apa ni, dengan rukun sembahyang jemaah khutbah wajib kan. Masuklah, walaupun 4 langkah 5 langkah tak apa, pergi lah. Jangan pula kita buat apa tu teruskan langsung. Cikgu begitu naik, kata dia langkah banyak tak apa dah, pasal ada ini hak 3 langkah ni hak tak kena mena dengan masalah semayang. Maknanya kalau kena mena semayang, dia keluar, dia kata berapa, saya uzur dia tu, cikgu pergi naik tu, naik dah. Saya bila-bilang 1, 2, 4 langkah tu, saya bilang terus naik. Tu sebab kita nak menyambungkan tugas baca khutbah tu biar ada tertib lah, biar ada mualak. Kalau tidak putus mualak tu. Itu cara dia. Contohnya macam Nabi tu, Nabi semayang 2 rakaat tu, lepas baca tahiyat awal dia beri salam, patut dia 2 rakaat lagi semayang sebab dia semayang zuhur. Tahiyat awal dia bersalam dah. Bila Nabi tahu dia tu tak lupa, tak kosong, dia terus semayang. Masa dia cakap tu ma angsa wala tuqassar ni, aku tak lupa, aku tak kosong, dia lupa lagi di tengah semayang tu. Dia tak ingat lagi, pasal masih ingat Tuhan kau. Lepas tu sahabat lain mari tak kata, ya Rasulullah suruh tinggal ni, baru Nabi semayang. Itu dia. Pasal ada kaitan dengan masalah semayang, tak apa tinggal lama, tak apa pergi jalan atas ni, atas mimbar untuk sama khutbah, supaya khutbah tu jalan teratur secara mualak dan tidak ada apa ni, tak putus dia punya mualak dia dan tertib dia. Itu cara dia. Itu dia, jangan duduk lama, cara dia. Dia kaedah yang besar sekali. Orang jadi imam ikut atau orang Islam kita atau orang Nabi lah, bila dia berhadas, sama ada baru dia teringat dia berhadas, tengah-tengah semayang dia ingat dia tak ada air semayang, tengah semayang dia ingat tak ada air semayang, dia jadi imam. Dia buat bagaimana?
mak orang ni macam mana kata dia bangun pegang hidung tengok ke makmum keluar kok kanan. Kalau tak buat begitu pegang hidung ni ibarat hidung dia berdarah batal semayang. Pada dia tu tak ada hadas, tak ada semayang lah. Pegang hidung tu. Terus orang kata Assalamualaikum, kata saya tak boleh ganggu semayang, jangan bersalam. Kita faham tu. Bila imam tadi dia bangun tu, dia nak buat mana yang dia tak ada semayang ni. Assalamualaikum, tolong saya tak ada semayang. Tak boleh pasal orang kata semayang. Apa kata gitu, ganggu orang semayang lah. Pegang hidung, turun pegang hidung. Barulah orang tahu rupa Tok Imam ni hidung dia berdarah, batal semayang. Dia tak ada semayang. So, takkan dia kata saya tak ada semayang tau. Tu cakap suara tak boleh orang sembayang ni kan, pegang hidung. Itulah kitab fiqh dia. Lepas tu orang yang pandai masuk tempat dia. Itu cara. Jangan bersalam. Bersalam kerana semayang tak sudah lagi tau. Atau pandang Assalamualaikum, kata saya jangan. Itu tak boleh. Itu bukan sunnah tu. Bukan disiplin orang semayang tu. Ganggu orang semayang. Bersalam apa orang semayang tu. Pegang itu. Jadi ketika itulah bila kita tutup hidung ni, barulah orang tak kata kita rupanya Tok Imam tu dia berdarah hidung misalnya. Itu adalah kita fikir ke bawah. Wah, asalnya kita tahu sia tu Allah Allah sajalah mana. Kalau tidak, kalau tak kata tak buat kita kan, makmum mengupak Tok Imam pula. Mana Tok Imam gitu. Jadi mengupak dosa dia. Dosa dia kerana kita buat salah, tak pegang hidung. Dalam kitab fiqh dia kata, Ustaz maaf, kalau kita tak pegang hidung gini, makmum tidak tahu pegang hidung sini, makmum reti lah imam tu berdarah hidung. Tak tu. Kata, untuk mengelakkan makmum tu buruk sangka dengan Tok Imam, apa Tok Imam gitu. Jadi mengupak pula. Pasal kita buat gitu, orang mengupak kita, Tok Imam apa gitu lah. Lari-lari gitu. Biar reti ada-ada. Kok kanan lah. Kok kanan aku pergi, kok kanan. Kok kanan keluar. Itu cara dia. Ya. 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 Boleh lah. Sambung lah. Alah, sambung tu lah. Jangan berhenti semayang. Tu sambung. Kemudian sujud sawi lah sunnah. Sujud sawi. Dia boleh. Selagi nak sambung tu jangan lama sangat. Jangan kita ingat lama beringat. Jangan bercakap nak patah. Dan cakap dengan nak patah tak boleh lah. Pasal Nabi kita buat undang-undang bagus dah. Ma angsa walam tu qasar. Aku tak lupa dan tidak kosor. Nang dah tu. Tu dah. Ada dah nota saya buat tu. Tak siap nota tu. Itu cara dia. Muka surat 202. Lain hanya tidak banyak berbuat ke khutwata ini wa ini tasata hasula wasbata. Lain halnya tidak banyak berbuat, misalnya 2 kali melangkah, sekali pun jauh asalkan tidak melompat. Tu. Jadi kalau kita berjalan tu 1 2 1 2 tak apa lagi, 3 batal. Kalau melompat tong sekali tu batal dah. Itu cara dia. Wadarbata ini, dan 2 kali kita memukul tong semayang tu batal. Kuat dah dia. Kau nak tak apa lah. Dia ada apa ni time gap dia berhenti hijab.
tak apa. Buat kohor sikit ya. Apabila dengan maksud 3 kali bergerak secara sambung menyambung, dengan ia membuat 1 kali saja ataupun juga 3 kali, maka batal sembahyang. Sambung nyambung batal. Kalau buat kita batal juga berhenti. Ini semuanya sekali nak apa, jangan buat banyak tu supaya hati kita tertumpu pada Tuhan. Jangan kita tengok sini. Pasal iman kita sekejap itu, dan ingatan hati kita fokus pada Allah tu, jadi nipis lah ingatan kita. Ingat ke sini. Itu cara dia. Orang-orang iman, orang beriman lain. Beriman lain dia. Start nak semayang tu ada dah mari. Warik sini datang. Wariknya maknanya bila sebut Allah tu ada warik dalam tu. Iaitu tenang hati. Allah. Warik dia panggil. Datang Allah tenang hati. Warik dia panggil. Macam kita nak makan nasi, lauk sedap, mari warik telio kita nak makan tu. Tu warik dia panggil tu. Orang tu sakit berat, kita tengok dia menangis, warik nama dia. Ada orang tu sakit berat tu, Allah lah kata dia, dia mati tak apa lah. Tu tak ada warik. Jadi Allah mari sejuk hati, lega hati dan lembut hati, sejuk hati, jinak hati. Allah kena ada benda gitu. Itu warik dia panggil. Kalau semaya Allahu Akbar tak ada warik itu, so semaya dari segi pekah. Ya. Dada ni. Dia lain biasa haji tu. Allah Akbar dada. Allah. Dia sebenar sekali isyarat kita tu kena betul tau. Isyarat ni memang apa ni Nabi ajar dalam hadis dia, isyarat-isyarat tu macam kita tengah semayang kata, mari orang masuk, Assalamualaikum, kat tangan tu cara. Dah takbir pula, Allah Akbar. Itu bukan isyarat kita. Isyarat tangan ni isyarat membuang, menepis, meminggir, stay out, keluar. Allah buang langit bumi ni. Allah sini, hak ni buang. Jangan ingat atas, jangan ingat bawah, jangan ingat, buang Allah tepi tu. Allah tepi, buang hak lain. Allah sini ada, jangan tinggal Allah. Hak ni tepi, hak lain tu dak sini. Hak ni gitu duduk menghadap kiblat ni jangan menghadap tepi, akak Allah. Tunduk sini, pandang sini. Isyarat tepi hak ni, hak lantik kita buang, hak lantik buang habis. Tangan buang, hak ni hati ingat, tangan buang, isyarat buang hak yang banyak berbilang-bilang, buang langit, bumi, bulan, bintang gitu buang. Allah ada sini. Allah sebut Allah ada, tangan kerja lah mayang, tangan buang lah. Allah menghadap kiblat sini. Dada kiblat, tangan kiblat, hati Allah. Dada kiblat, tangan kiblat, hati Allah. Kiblat hati Allah. Kiblat dada di Kaabah. Itu cara dia. Ni Allahu Akbar tak ada gitu. Itu kita panggil orang tidak jaga adab dengan Allah Ta'ala. Semayang sah tuan-tuan, jangan tidak sah. Mungkin dia tu orang awam lah, tak apalah, dia maafkan lah. Maknanya bukan ukur semayang tu, sunat semayang je. Tangan kat tangan, akad tangan tu sunat, Allah Akbar tu wajib. Allah Akbar tu wajib, tak akad tangan tak apa. Allahu Akbar tak apa, akad tangan ni sangat sunat. Lepas tu Allah Akbar tu wajib, ukur semayang. Akad tangan sunat. Sunat pun kena ada adab.
wal kathirul mutafarriqu bihaitsu yu'addu kullu munqati'an amma qablahu, dan yang dimaksudkan dengan banyak tetapi berpisah-pisah satu sama lain ialah asal satu perbuatan telah dipisahkan dengan perbuatan yang sebelumnya, kata dia. Kita nak cerai Allah akak apa ni, kita nak lakos kena ada apa ni, sendang-sendang tu, jangan sambung-sambung tu. Tu dia. Yang dimaksudkan dengan banyak tetapi terpisah satu sama lain itu ialah asal atau perbuatan telah terpisah dengan perbuatan sebelumnya. Dan hal ini batasnya, kata Al-Bawawi, menyatakan bahawa antara perbuatan satu dan lain itu haruslah boleh kita senggang, kita gerak atau gerak pula. Itu dia, haruslah, kata dia, tak boleh sambung-sambung. Yang menyatakan, Imam Barawi menyatakan satu perbuatan satu dengan yang lain itu haruslah seukur satu rakaat. Allah, lamanya tak boleh gitu, lama sangat. Adalah lemah pendapat ni, tak boleh pegang, lemah pendapat ni, tak lemah, tak boleh pegang. Seperti yang disebut dalam kitab Majmu' Nawawi, pendapat ni tak boleh kita pegang. Pendapat ni lama sangat antara pisah satu-satu perbuatan tadi. Walau kana al-fi'lu kathiru sahwan, banyak berbuat seperti dimaksudkan di atas tetapi membatalkan solat sekalipun dengan tidak sengaja diperbuatnya, kata dia. Mana gitu? Banyaknya berbuat seperti demikian itu di atas tetapi membatalkan solat sekalipun dengan tidak sengaja diperbuatnya, dengan lupa. Kalau banyak tu dengan lupa. Kalau banyak dengar terlupa, lain pasal. Tu dia. Banyak berbuat seperti yang dimaksudkan di atas, habis kat tu, ialah membatalkan solat sekalipun dengan tidak sengaja diperbuatnya. Ya, betul. Hak banyak ni hak yang kita buat tidak kena-mena dengan masak semayang lah ni, dengan lupa. Kalau banyak sungguh lah, mana batal juga, batal. Kalau banyak, kalau tak banyak tak apalah, mana. Sini dia kata, tengok sini, halus sikit soalan dia. Seperti yang dimaksudkan banyak ialah seperti hanya 3 kali kecapan benda pengunyah, 3 kali kunyah. Banyak dah kira tu. Orang sembahyang dia mamuh benda tu, dia mamuh benda sampai 3 kali lah. Banyak dia kira tu. Haji nak suka pasal apa dia nak mamuh apa gitu, nak buat apa tak boleh satu. Cakap pun saya, anda nak imagine, kalau tuan-tuan boleh imagine, boleh andai benda ni macam mana boleh berlaku. Orang dia tu sama dia mamuh 3 kali. Macam mana? Macam mana? Cuba anda yang kita gunakan rasional kita. Macam mana ada orang boleh mamuh 3 kali? Batal sembahyang dia. Macam mana? Orang mamuh getah di bawah mulut dia. Macam apa? Suigang. Dia mamuh. Itu contoh. Batal lah. Itu imagine kita. Ataupun saja budak orang ni belum tu diberi mamuh getah. Kerak bunyi yang getah. Kan bunyi getah kerak batal. Batal kena gerak tu, bukan kena bunyi.
Tu imagine dia. Jadi pekoh ni dipanggil, pekoh ni banyakkan dia masalatun takdiriyah, masalah andayang-andayang dia buat. Benda tak berlaku, mungkin boleh berlaku benda gitu. Tu pekoh. Sebab tu fikir pekoh banyak. Ya. Yeah. Ya. Bergerak muka. Kepala bergerak tak? Bergerak mulut bergerak. Tu. Masih dibaca gerak apa? Gerak baju? Gerak. Bergerak kepala ke? Muka. Lagu lah. Itulah, beginilah, rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Bukan nak kata gede dok kan. Berapa ramai orang baca Quran dan Quran laknat dia. Dok layan ke lagu sampai pusing kepala. Ada satu orang Masih, dia semayang jemaah tu, dia pandai lagu kan, bini tubuh dia goyang macam dibaca di luar semayang. Itu tidak boleh, sebab kita semayang menghadap Tuhan, jangan pas suncu tau. Dia mengapa begitu? Itulah. Tapi yang tegur je bukan dah tu, sebab kita nak tegur manusia tu orang ni, orang lain ni dah main tu. Dah awak tegur saya, awak pergi semayang lah, awak jadi imam, dan kata apa kita berat tu. Tapi kalau kita ada jalan orang tengah ada tak apa, begini berjalan ke suara sedap kan, mengayung lah. Bulan puasa mamah 3 kali tak boleh dah getah tak boleh. Dia banyak juga. Bila mamam berak tu, mamam tu maknanya hati orang itu sudah tertutup, terhijab dengan Allah. Ingat ke dia mamam. Sebab hati suruh mamam lah. Hati lari dengan Tuhan, hati ingat ke mamam tu. Sebab gerakkan kita ni dia tentukan oleh hati. Tak tu? Hati yang mendorong kita bergerak. Itu dia. Ya. Dia kalau dia ni dalam kaedah fiqh dia ada sebut al-masyaqqatu tubihul mahzura. Kalau masyaqqah tu dia boleh mengharuskan benda yang payah, buang tak apa, pasang balik dah. Pasal macam Nabi tahu ya, Nabi dia semayang berimang ni, semua berimang, dia pakai selipar tu, ni'an selipar. Tengah semayang tu ada satu dak kena tu, dia ambil selipar, dia cabut belah kiri belah kanan, belah kiri dia. Tu pasal ada masalah tu. Kerana apa? Kerana di Mekah tu biasanya ada ramai orang terpijak tatik unta. Dalam mazhab Maliki, tatik unta tu najis. Pasal apa tu najis? Kerana kita makan ibu dia, tak najis. Tapi bukan berarti boleh makan najis. Tak najis, tak kena basuh. Kalau kena tak itu, gesek-gesek je di tanah biar kering. Itu mazhab Maliki. Itulah mazhab dia ambil hadis Nabi tu. Tu dia ambil. Kita dah kira gitu, kita kena najis, kita basuh macam tau mazhab Maliki. Tapi kalau kita darurat, tengah-tengah kita tawaf, tiba-tiba kita terpijak tak util najis kita gesek-gesek saja tu, kan tawaf tak apa, jatuh mazhab Maliki.
Senang. Kalau belajar usul fiqh, masalah selesai. Kalau kita tak belajar usul fiqh, banyak masalah belum selesai. Itu cara dia. Usul fiqh ni dia beri kita jalan berfikir, dan dia punya hujah tu memang sesuai dengan syarak untuk memudahkan kita. Itu usul fiqh. Itu dia. Hak ni hak ditapih dah ni, usul fiqh tapih dah ni kita ni. Bahkan kata dia, memang apabila dengan maksud 3 kali bergerak secara sambung menyambung, dengan ia memperbuat 1 kali sahaja ataupun 3 kali, maka batallah semayangnya. Kalau kita kosak niat nak buat 3 kali, kita buat sekali, batal juga semayang. Itu cara dia. Wal kathiru, dan yang banyak itu seperti 3 kali mamah, 3 kali bergerak langkah berturut-turut, sekali pun dengan qada 1 langkah yang dimaafkan. Seperti gerak kepala 2 tangan, gerak kepala dan 2 tangan walaupun sama. Tak boleh juga tangan kita bergerak 1 sekali masa kita tu, sekali masa kita tidak subhanallah, 1 2 enggak tak kelayakan batal. Kepala sekali, ini 2 kali, ini sekali dia kan, sekali 2 kali tak kata 3. Jadi kalau buat gitu, maknanya itulah tanda orang tak ingat Tuhan dan sembahyang. Itu simptom dia, tanda dia. Apa dia? Memang tak ingat sembahyang tu. Kalau hati dia ingat Tuhan, memang dia khusyuk. Qad aflahal mu'minuna fi salatim khusyu'un. Berjayalah orang sembahyang kalau khusyuk, hatilah sembahyang. Qad aflahal mu'minun, berjayalah orang beriman allazina fi salatim khusyu'un, yang hati dia tu khusyuk dalam sembahyang. Kalau sembahyang tu orang berjaya nama kata. Orang yang maju, berjaya dia dapat syurga Allah. Berjaya dia tenang hati dan dunia ini. Itu orang sembahyang khusyuk. Qad aflahal mu'minun, sungguhnya berjayalah orang beriman allazina hum fi salatihim khusyu', yang mereka itu khusyuk dalam sembahyang. Apa dia khusyuk tu? Artinya tenang kata dia. Tenang hati dia. Tak main ganggu. Tak mandang pada atas, tak bergerak tubuh. Tenang, hormat macam Allah Tuhan ada depan tu, dari segi ilmunya. Itu orang khusus sembahyang. Itu cara dia. Habis kata dia, cuba tengok nota sikit. Wal khutuwatu tanda situ. Wal khut tanda. Tu nota sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Pembatal sembahyang ada berbagai-bagai. Ada berbagai sebab yang wajib kita pelajari supaya solat kita menjadi sempurna dan diterima Allah sebagai pengamal solat yang ikhlas kerana Allah. Dalam kertas nota minggu lepas, kita bicarakan 13 perkara yang membatalkan sembahyang. Dan kertas ini kita utarakan beberapa perkara yang berlaku sedang kita bersolat, tapi solat kita tidak batal. Ada juga benda tak batal kita sembahyang, ya? Ada benda kita buat tak batal. Ini kita tak nak menerang sini. Dan terus boleh kita lakukan sembahyang kita tamat. Sebab kita buat benda ni tak batal, teruskan sembahyang, jangan berhenti. Sebelum kita senaraikan perkara yang tidak boleh membatalkan solat, ada baiknya kita mengambil sebelum terlupa, iaitu begini. Kalau orang ini untuk orang jadi imam ni, jika berlaku hadas dalam sembahyang imam, maka segianya imam itu memegangkan batang hidungnya. Setelah itu ia berpaling
supaya dapat memberi tanggapan yang di arah hidung tadi keluar, tujuan untuk menunjukkan dirinya orang tidak batas mayang, supaya untuk melindungkan hal dirinya dan supaya orang tidak membuat upatan kepada dia. Ulama kata kalau buat begitu orang dah kata gana gitu pasal dia kabur hana gaya hidung. Jadi kalau dah buat gini orang dah tahu, orang tu macam imam apa gini buat begini tahulah dia tak ada semayang tu. Itu dia. Menyebabkan dosa mengupak pula, orang lain mengupak ke dia tu, dosa dia pula. Saya kira juga dilakukan bagi orang hampir nak komat, orang jadi Tok Bilal ni ya, semasa hendak komat tukang bang sama tu dia semayang berdoa tu, jadi pada masa itu dia batal semayang, batal komat dia tu. Sebab dia tak ada semayang dan sebagainya, walaupun sunat, tapi boleh dia buat benda ganti orang lain. Jadi dah habis komat tu, dah habis bang tu, dia pun uzur, dia ambil semayang balik ganti orang lain tu. Jadi caranya kita kaedah hukum fiqh kata kita kena beritahu pada makmum tu dengan isyarat keluar dari tempat duduk kita tu, pegang hidung menghadap ke makmum lalu ke belah kanan. Itu isyarat tu imam tu berhadas. Kalau tak khabar begitu, makmum tahu, makmum akan kata nanti kerana gitu. Jadi dia mengopak kita, dia pula masalah pula kerana kita buat top tu. Itu dia, kena beritahulah melalui isyarat. Itu dia. Berikut inilah beberapa perkara yang tidak menjadi batas semayang. Secara umumnya ialah segala perbuatan pergolakan pada badan anggota beban berlaku sekadar sedikit. Kalau pergolakan badan kita sikit, tak sampai 3, tak batal. Antara contohnya mencabut selipar dalam masa semayang. Tu Nabi ada buat ni. Misal selipar kita tu ada najis. Itu dia. Ni pada pasir ni. Apa stoking kita ada kotor tengah semayang dalam atas kapek tu, cabut lah. Tak batal semayang, cabut dia. Kita mana tahu selipar kita ada najis. Memang tahu sebelum semayang, tahu dah ada najis, kita pakai juga mana. Bila tengok tu cabut, nyalok begitu jadi batal, cabut serta-merta. Dan untuk menjawab orang beri salam, Assalamualaikum, dan binatang hitam yang membisa, ular atau jeking kala kode batu tang, kita boleh bunuh binatang jeking kala nak ketik kita tu, kita bunuh, tapi gunakan jangan kuat-kuat. Tu binatang kecil senang je ya. Menolak orang meritah di hadapan kita ketika solat. Orang kita semayang tu, orang meritah kita tolak gitu, tak batal tu, tolak tu. Yang tolak gitu batal semayang, tolak. Wanita kita ada sutera kan, sepi tu kita semayang belakang tiang tu, orang lalu depan kita tolak tu, tak batal tu. Dan lainnya seperti yang dalam kitab fiqh Mu'tabar disebut, tapi dengan syarat perbuatan tu sedikit, tidak dijadikan main-mainan. Kalau sikit buat mainan tak boleh juga. Itu dia. Macam katakanlah benda sikit, Tok Imam tu membaca salah, kita tegur tu buat main-main je, batal semayang. Ataupun orang puang tu dia jadi imam dia tu, makmum pun tepuk 3 kali, tak boleh juga, 2 je. Itu je, yang 3. Atau buat sekali mainan, batal. Buat pasal mainan, buat mainan. Yang buat mainan 2 dah apa, buat 3 tak boleh. Buat 1 mainan, buat suki-suki dah semayang, batal. Itu. Kalaulah begitu, kita buat benda yang mainan tadi, batal solat. Kerana apa? Kerana ibadat suatu amal ibadat. Kerana ibadat suatu amal ibadat untuk khusus bagi tujuan kita nak mendekati Allah dengan hati. Jadi hati kita penuh dengan mainan, dibuang Tuhan, masuk mainan sini.
Tu batal semayang. Bukannya untuk separuh jalan. Biar kita semayang tu bukan separuh jalan, tapi biar sampai kepada Allah. Kalau kita belajar, biar sampai kepada Allah. Kalau tu semayang, biar sampai kepada Allah. Kalau tu berzikir, biar sampai kepada Allah. Jangan separuh jalan. Tak jadi, tak menjadi, biar sampai ke Tuhan tu. Kalau berzikir, sampai tenang hati dengan Allah. Biar sampai tenang hati. Kalau tidak, kita terhalang. Masih kita terpesona dengan anak-anak yang ada ni. Nak sampai ke Tuhan, biar sampai. Kalau nak mandi, biar basah. Kalau nak makan, biar kenyang. Kalau nak minum, biar hilang dahaga. Jangan makan tak kenyang, biar sampai. Itu dia. Biar sampai. Allah, biar sampai. Allah, biar sampai hati kita. Jangan kekait. Itu kita tahu. Yang kedua, berdadahan. Berdadahan ni maknanya kita mengemuh nafas dengan mulut atau hidung atau batuk bersin jika tidak nyata dua huruf atau dua huruf yang berfaham, tak batal. Kecuali kalau nyata batal semayang. Kalau kita buat tu dah tu bunyi suara boleh faham kepada orang. Isyarat tak boleh tu orang faham. Ada sesuatu tu kan. Ini budaya ni kerana kita misal hakong kita ni. Bahkan kata ulama awal lillah. Sepanjang sembahyang lillah. Okey, teruskan sembahyang, tak apa, tak pengapung. Itu dia. Awal lillah. Lillah sama ya. Tak apa, biar apa ni? Biar habis sembahyang tu dan keadaan lillah pun tak apa. Sampai ke bakat duduk diri sembahyang kerana lillah. Itu lagi bagus. Itu orang betul-betul berbakti kepada Allah. Itu dia. Tapi jikalau tuan imam tu solat jemaah, tu imam tu dia sembahyang jemaah di berdadahan yang nyata dua huruf, tidaklah wajib makmum bermufarakah. Kalau tu imam berdadahan, jangan kita kata aku nak mufarakah ni, jangan. Teruskan. Kau tidak nak jaga jemaah. Mungkin dia tu ada masalah. Tak tahu. Masalahnya sekatan nafas lah. Itu dia. Itu dia. Buat dia begitu. Itu pun jika kita ihtimalkan kemungkinan imam tu uzur. Mungkin dia kata dia beri hand gitu, dia uzur. Boleh kita beri imam. Jangan mufarakah. Sebaliknya jika tidak begitu, wajib kita mufarakah. Kalau kita yakin benda dia main-mainan, mufarakah lah. Tapi kita yakin dia itu berdahan tu sampai 2 kali 3 kali tu ada sekatang oksigen udara masuk oleh lubang lekor ni sepik, jadi oksigen tu tak boleh terlawah kita masuk dalam dan keluar. Tu tak apa kita. Tu cara kita. Nombor 3, mereka yang sentiasa batuk, yang tidak boleh telus sembahyang. Kalau tidak batuk, dia tak boleh, kena batuk juga. Wajiblah makmum tu maka dia maafkan untuk menukar sembahyang. Dia orang ni batuk ni tak boleh tak batuk. Memang nak batuk, tambah batuk, mari batuk. Siapa sudah sembahyang, boleh dia sembahyang dengan batuk sekarang, tak batal sembahyang. Kerana darurat kan. Kita bercakap ni ya. Wallahu alam. Panjang ni.